Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi negara Malaysia. Pada hari ini 7 November 2023, saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan menghiasi Selamat Pagi Malaysia bersama dengan anda. Terima kasih kerana anda menonton kami di TV1, di saluran berita RTM YouTube, di RTM Klik, malah yang menonton kami di TikTok juga dan juga di Facebook. Terima kasih banyak-banyak dan selamat pagi kami ucapkan. Ya, bersiaran secara langsung dari Studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Kami akan bersara sehingga jam 10 pagi ini, padat dengan pelbagai pengisian. Tapi kita mulakan terlebih dahulu dengan isu-isu semasa dalam dan juga luar negara. Ini berkaitan dengan ekonomi Malaysia, di mana ekonomi digital negara KDNK akan melonjak kepada 25.5% menjelang 2025 berbanding 23.2% ketika ini. Jadi menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, transformasi digital adalah strategi utama untuk memastikan Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang berjaya. Jadi beliau berkata sedemikian ketika berucap melancarkan Malaysia Digital Expo 2023 di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC Kuala Lumpur. RTM juga, pasukan RTM juga ada di sana. Jadi kepada sesiapa yang berkelapangan boleh ke MITEC untuk melihat sendiri apakah peluang-peluang yang ada dalam kita melihat bagaimanakah ekonomi dan juga teknologi ini digabungkan untuk memacu ekonomi negara kita. Ya, pada hujung minggu ini Ridwan, rakan-rakan kita yang beragam Hindu akan menyambut perayaan Deepavali 2023. Sehubungan dengan itu, ini merupakan 8 barangan yang akan dikawal harganya berkuat kuasa 9 November hingga 15 November 2023. Jadi ini antara barangan asasi nak masak. Ada betul. Bawang merah besar, bawang merah kecil, rose. Yang ini paling sedap sebab manis. Betul. Manis. Dan harganya antara yang bawang-bawang yang paling mahal lah kan. Betul. Mesti diimport daripada India. Kecil-kecil tapi mahal. Lepas tu ada cili merah, tomato, kacang dal, daging kambing biri-biri bertulang import, kelapa biji dan juga kelapa parut. Jadi ini barang 8 barangan harga terkawal berkuat kuasa 9 November 2023 sehingga 15 November 2023. Juga berita gembira untuk penjawat awam yang mana kerajaan setuju cuti tanpa rekod untuk perayaan Deepavali dibawa ke Selasa 14 November. Maksudnya hujung minggu yang panjang bermula Jumaat, Sabtu. Bermula Sabtu. Kadang-kadang Jumaat tu dah balik dah. Isnin dengan Selasa. Jadi peruntukan cuti tanpa rekod adalah terikat kepada hari yang dibenarkan sahaja dan tidak boleh dibawa ke hari berikutnya sekiranya cuti tanpa rekod itu jatuh pada hari kelepasan am atau hari kelepasan am mingguan. Namun begitu, kerajaan pada 3 November telah bersetuju untuk memberi pengecualian bagi tahun 2023. Ya, jadi rancang perjalanan anda kerana kita dapat jangkakan aliran trafik akan meningkat sebermulanya Jumaat petang ini. Tapi jangan lupa juga untuk bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Kami juga akan meraihkan sambutan Hari Deepavali ini pada Ahad bersama dengan saya dan juga Munawar. Pakai sehari. Saya menantikan siaran pada hari Ahad nanti. Istimewa Selamat Pagi Malaysia, kita tengok Syafiqah pakai sehari. Cantik Syafiqah. Ini berkaitan dengan subsidi bersasar. Ya, betul. Kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, 3 kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel akan dilaksana dan dikemukakan untuk pertimbangan jemaah menteri. Jadi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, langkah bertujuan menambah baik kedudukan fiskal negara sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Okey, sedikit kita nak menyentuh mengenai masih lagi konflik Palestin Israel, di mana 18 ketua agensi PBB desak gencatan senjata serta-merta dilaksanakan di Gaza. Menerusi satu kenyataan, ketua 18 agensi termasuk tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, WFP iaitu Program Makanan Sedunia dan WHO mendesak ia dilaksanakan segera selepas hampir sebulan kemelut menyaksikan jumlah korban melibatkan orang awam sangat mengerikan. Jadi selain daripada itu juga kita lihat baru-baru ini Israel terus mengganas lebih 100 serangan udara di Bandar Gaza dalam tempoh kurang sejam, membunuh penduduk Palestin. Pada 6 November, Israel kejam dan terus mengganas. Terbaru lebih 100 serangan udara ke atas bandar Gaza dalam tempoh kurang sejam pada Ahad, terus membunuh penduduk Palestin. Serangan ganas itu menyaksikan kompleks perubatan Al-Shifa, kawasan kediaman
jalan raya dan pelabuhan bandar. Ya, jadi ini sedikit perkembangan mengenai konflik yang berlaku antara Palestin dan juga Israel. Kita berbalik semula kepada isu yang berlaku di negara kita, iaitu berkaitan dengan banjir. Ini berkaitan dengan Selangor, di mana keluarga terjejas banjir di Selangor akan menerima bantuan RM500. Dan menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri, maklum balas pantas diberikan bagi membantu operasi menyelamat serta pemindahan mangsa banjir ke pusat pemindahan sementara. Walau bagaimanapun, Selangor sedang mendapatkan laporan apakah langkah yang telah diambil untuk mengelakkan daripada banjir, serta ada contoh-contoh yang diberikan. Jadi kepada mereka yang terjejas di Selangor, kalau semalam kita dapat menyaksikan ada kawasan-kawasan yang dinaiki air seperti di kawasan Subang. Jadi kita harapkan kepada anda semua sentiasa mendapatkan laporan terkini di manakah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami kenaikan air ataupun banjir ini untuk sentiasa bersiap siaga. Selain dari Subang, Seksyen 13 Shah Alam juga berlaku banjir. Taman Seri Muda juga antara kawasan yang berisiko tinggi untuk berlaku banjir, dan juga ada lagi beberapa kawasan, lebih 500 kawasan yang telah pun dikenal pasti oleh pihak Jabatan Bomba untuk berlaku banjir pada tahun ini. Jadi kepada kesemua penduduk yang berada di kawasan-kawasan tersebut, pastikan anda sentiasa mengemas kini aplikasi-aplikasi seperti Instagram, dan juga follow Instagram Met Malaysia, Jabatan Bomba dan sebagainya untuk mengetahui keadaan situasi semasa, terutamanya apabila kita berada dalam situasi monsun timur laut. Kalau di Kuala Lumpur ataupun di seluruh negara sekarang, setiap petang mesti hujan lebat sehingga berlakunya banjir kilat. Jadi kita rancang perjalanan supaya kita tidak terperangkap dalam banjir tersebut. Betul. Hari ini ada banyak lagi topik-topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Pastinya selepas ini kita akan berbicara mengenai pelarasan tarif air. Mungkin ramai lagi yang tidak memahami mengenai pelarasan ini. Itu yang akan kita bincangkan selepas ini. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.